topik hari ini adalah berkenaan dengan ovarian, ovarian cancer atau cancer ovary. Tak sepatutnya yang melihat ni hanya wanita sahaja. Sepatutnya yang melihat adalah kaum lelaki juga. Okey, Waalaikumsalam yang ada dekat TikTok. Hari ini Dr. Ju live dekat TikTok dan juga dekat Facebook. Okey, Waalaikumsalam Puan Nurmala. Kita ada siapa lagi? Tuan Syahrul Azam, Puan Aliza, Puan Mariati, Puan ke, Cik Puan ke, tak apalah panggil je lah Puan. Kita respect each other. Kalau Puan tu kalau dekat askar, dekat polis ke apa, rasanya dia tinggi jugalah tu kalau orang panggil Puan kan. Okey, siapa lagi? Puan Ani dan Nur. Wah, ada dua orang pula. Puan Ani dan Nur. Puan Rukia, Waalaikumsalam. Queen, Waalaikumsalam. Azizah, Waalaikumsalam. Kita tunggu lagi ramai-ramai lagi masuk. Ajaklah ramai-ramai lagi masuk. Topik hari ini adalah topik yang interesting jugalah. Sebab kalau you all tengok, kita baru sahaja kehilangan seorang seorang artis ataupun seorang orang yang boleh katakan selalu menghiburkan kita semua, dan bukan itu saja dia juga mengajar bahasa Inggeris, maknanya orang yang sangat dikagumi jugalah Okey, Allahyarhamah Adibah Nur. Jadi semua orang terkejut bila kita dapat berita tentang pemergian Allahyarhamah tanpa kita, maknanya kita selama ni tak expect pun yang dia sakit. Jadi hari ini ni Dr. Ju nak berkongsi sikit tentang cancer ovary. Sebab kalau you tengok orang pun tak tahu, dia pun Allahyarhamah pun dapat tahu pada peringkat yang dah akhir lah. Jadi Waalaikumsalam kepada semua yang bagi salam. Puan Mariati, Puan siapa lagi? Puan Azizah, dah panggil tak anak adik-beradik kawan-kawan semua suruh datang, suruh tengok live hari ni secara live. Kalau kita tengok secara live, kalau kita belajar secara live lebih bermakna daripada tengok rakaman, betul tak? Okey, so okey, Waalaikumsalam pada semua yang bagi salam. Minta maaf kalau Dr. Ju tak bagi salam. Anggap ajalah Dr. Ju dah jawab salam semua orang. Terima kasih sangat yang bagi salam. Okey. Okey. Sebenarnya kalau kita bagi salam wajib jawab, tapi Dr. Ju dah jawab. Semua orang kat sini Dr. Ju jawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, yang ada kat TikTok pun samalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi topik hari ini berkenaan dengan cancer ovary. Cancer ovary ni selalu orang tak bercakap banyak pasal cancer ovary, betul tak? Selalu orang bercakap pasal breast cancer, pasal cancer payudara. Selalu kita dengar orang ramai yang bercakap pasal cancer payudara. Jarang sekali orang bercakap pasal cancer ovary. Sebenarnya kanser payudara ni dia boleh dikatakan pembunuh nombor 1 yang disebabkan oleh kanser wanita di Malaysia. Maknanya penyakit banyak-banyak kanser ni, kanser breast cancer adalah pembunuh nombor 1 wanita di Malaysia. Dan sebenarnya pembunuh nombor 4 nombor 4 yang disebabkan oleh kanser di Malaysia adalah kanser ovary. Jadi ramai mungkin tak tahu ataupun tak berapa alert pasal kanser ovary. Even mungkin ada bila dengar berita Allahyarhamah Adibah Nur meninggal disebabkan oleh kanser ovary, mungkin ramai yang tak tahu apa kanser ovary. Ini tak heran dah, mungkin you all dekat sini ni semua tahulah, sebab you all follower Dr. Ju ni smart hebat belaka. Jadi mungkin you all semua tahu apa dia kanser ovary. Tapi ramai juga yang tanya Dr. Ju, apa sebenarnya kanser ovary? So sebelum kita lebih lanjut pasal kanser ovary, you all kena tahu dulu anatomi kita. Anatomi ni kita macam mana? So dalam Facebook Dr. Ju nak share sikit lah. Mungkin kalau dalam mungkin tak adalah. So kalau you all tengok, hilang pula muka Dr. Ju. Okey, kalau you all tengok pasal kanser ni, pasal ovary ni, ini adalah peranakan. Okey.
kena alih sikit muka. Ke mana aku pergi? Ke sini. Okey, kita kecilkan sikit lah. Okey, tak boleh pula. Okey, kalau you all tengok pasal kanser ni, kalau you all tengok pasal ovary dulu, ini adalah sistem peranakan wanita. Sistem peranakan wanita, kalau you all tengok, dia ada, bawah sekali tu adalah vagina ataupun lubang vagina. Atas sikit tu pangkal rahim. Yang besar tu adalah rahim. Jadi, rahim tu kiri kanan ada benda keluar. Benda keluar tu adalah fallopian tube. Dan dekat ujung fallopian tube ni, dia macam tangan macam ni. Macam tangan macam ni. Kat bawah tangan ni ada bola. Mana kat kiri ke kanan. Lari ke mana pun tak tahu. Kat bawah ni ada... Maknanya ni adalah hujung fallopian tube. Dekat bawah ni adalah ovary. Ovary adalah kilang. Ovary adalah kilang. Apa ni nama? Dah hilang pula muka Dr. Ju. Ovary adalah kilang kepada telur para wanita. Maknanya ovary adalah kilang telur sebenarnya. Maknanya ni kalau you tengok macam ni. Kalau okey, yang tadi tak dipadam pula. Okey, sekejap Okey. Kalau you all tengok macam ni, kalau you all tengok macam ni, kilang ovary tu terletak di kiri kanan kita punya peranakan. Okay, Dr. Ju suka cakap peranakan, mungkin ada tok-tok ni abang-abang dekat sini yang tak faham apa ni maknanya yang tak faham apa dia uterus. Alah, besar sangatlah, macam nak kecilkan ni. Hilang pula Dr. Ju. Okey, ke sinilah kot. Ke sini. Okey, so kalau you all tengok, ini adalah rupa kita punya sistem peranakan kita ataupun sistem reproduktif kita ataupun sistem wanita lah. Sistem peranakan wanita. Kalau daripada luar. Jadi kalau kita potong benda ni, bendanya adalah macam ni lah. Okey, kalau kita potong, lupa pula nak tutup yang tadi. Boleh nampak kan? Okey, kalau kita potong, rupanya macam ni. Kalau kita potong ovary tu, sebenarnya dalam dia macam tu. Maknanya dalam ovary kita ada berbilion telur. Kita ada telur sebenarnya. Jadi ovary ni adalah kilang telur. Sejak kita lahir, telur tu memang dah ada dalam ovary kita. Jumlah dia memang itulah jumlah dia daripada kita lahir. Jumlah dia tu banyak tu sahaja. Tetapi bila kita maknanya kita reach menarche ataupun bila kita balik bila wanita itu mula remaja, telur tu akan masak satu persatu macam tu. Maknanya kalau you tengok gambar tu, telur dalamnya maknanya kilang telur tadi dalamnya ada telur. Kalau you tengok dekat sebelahnya tu adalah tiup yang membawa telur tu pergi ke dekat peranakan. Maknanya telur tu selalunya bila dia bergerak, sebulan sekali telur tu, subhanallah, sebulan sekali telur tu akan matang dan dia akan keluar ikut fallopian tube tadi, ikut tube tadi tu. Dan dalam tube itulah telur tu disenyawakan oleh benih lelaki lah, sperma. Maknanya sperma tu dia bergerak daripada peranakan tadi, dia pergi ke tiub tadi dan telur kita disenyawakan dalam tiub. Dah disenyawakan, dah jadi janin, barulah dia bergerak pergi dekat peranakan, ditanam dekat peranakan tu, jadilah baby, jadilah anda semua. Jadi ini adalah maknanya sistem kita punya peranakan. Jadi kalau you tengok macam inilah rupa ovary daripada luar ya. Daripada luar ovary kita rupa dia macam ni lah. Okey. Dan maknanya kanser ovary adalah kanser yang berlaku dekat kilang telur tu. Kanser ovary adalah kanser yang terbentuk, yang hidup dalam ovary tu. Maknanya pada ovary tu. Jadi kanser ovary ni kalau you tengok, dia berada di luar sistem peranakan. Dia berada di luar sistem peranakan. Sebab tu susah untuk kita detect.
Okey, jadi kanser ovary adalah kanser yang hidup ataupun yang tumbuh dalam sistem peranakan kita. Okey, sebelum Dr. Ju pergi lebih lanjut pasal kanser ovary, Dr. Ju nak tunjuk dulu macam mana statistik ataupun kejadian kanser ovary ni Maknanya kalau you all tengok kanser ovary ni, dia punya kejadian dia, maknanya ini nampak tak ni Okey. Kalau you tengok kanser ovary ni, okey. Dia adalah kanser yang nombor 7 yang banyak dekat dunia ni. Dekat Malaysia, dia adalah penyebab kematian yang keempat. Tapi dalam dunia, dia penyebab kematian yang ke-8. Kalau tengok, setiap tahun ada dalam, yang kat mana yang kat bawah ni kan. Kalau you tengok setiap tahun, wanita dalam dunia ni, ada dalam 207,000 wanita dekat dunia ni ada kanser ovary. Adakah kita ataupun anda antara seorang yang dapat kanser ovary tu? Yang itu yang kita kena fikirkan Dan ini tadi adalah yang dekat Malaysia Dekat Malaysia adalah dekat Malaysia mana tadi? Alah, muka kita pula yang besar. Okey, kalau dekat Malaysia dia pembunuh nombor 4. Pembunuh nombor 4 wanita. Jadi all boleh tengok ini adalah statistik di Malaysia. Maknanya kanser ovary adalah pembunuh nombor 4 wanita di Malaysia. Na'udzubillah, kita kalau boleh tak nak mati disebabkan oleh kanser ovary. Jadi 1 dalam 75 orang. Kalau dalam sini yang tengok berapa orang hari ini, ada 1,000 lebih orang. Maknanya dalam 75 orang, 1 orang akan mati disebabkan oleh kanser. Dalam 75 orang, 1 orang adalah pengidap kanser ovary. Maknanya ni ramai jugalah 1 dalam 75 orang. 1, 2, 3 lekuk. Jadi maknanya sampai 75 lekuk. Seorang tu akan dapat kanser ovary. Okey? Itu adalah statistik. Dan kalau you nak tahu kalau kita tengok majoriti daripada kanser ovary ni didiagnosa pada tahap, maknanya 75%, ni bukan dekat sini, silap. 75% daripada pengidap kanser ovary ni didiagnos pada tahap 3 dan 4. 75% tau. Ada pula kalau dunia punya dia tengok ini yang satu, tapi yang ini kalau you tengok boleh katakan lebih daripada berapa? Maknanya kurang daripada 15%. Maknanya dalam 85% pengidap kanser ovary itu didiagnosa pada tahap yang dah advance, 3 ataupun 4. Sebab itulah kita semua kena alert pasal kanser ovary. Sebab majoriti daripada pesakit kanser ovary didiagnos pada peringkat yang sudah advance. Jadi, dan dia punya, bila dia didiagnos pada peringkat yang sudah lambat, maknanya chances untuk survive, chances untuk pesakit kanser ovary ni nak hidup sangat rendah. Kalau dia didiagnos pada tahap 4, chances untuk dia hidup dengan rawatan adalah cuma 4%. Maknanya slim sangat. Maknanya slim sangat. Okey, jadi itu adalah berkenaan dengan kanser ovary. Maknanya dan statistik dahsyat yang anda semua perlu tahu supaya kita semua alert tentang masalah kanser ovary ni. Okey,
So, kanser ovary ni, kalau kita tengok tadi dia punya anatomi tadi, kita ada telur, kita ada tube kan. Kanser ovary ni majoriti berasal daripada kulit, bahagian kulit ovary tu, dan juga dekat ujung-ujung yang tangan tadi, dekat ujung-ujung tangan ni. Kalau sini ovary kat sini ada tangan dia untuk masuk kat tube. Kanser tu majoriti, lebih daripada 75% berasal daripada bahagian dinding ovary tu. Di bahagian dinding ovary tu. Maknanya hanya sedikit sahaja kanser tu yang berasal daripada dalam ovary tu, daripada benih-benih yang ada dalam ovary tu. Maknanya majoriti pesakit kanser ovary berasal daripada bahagian dinding ovary tu. Jadi kanser tu ada pelbagai jenis, dan kenapa kanser ovary ni susah hendak didiagnosa? Maknanya pada peringkat awal kita tak boleh nak detect kanser ovary ni, sebab ovary ni berada dekat bawah. Kalau kita ambil perut kita, pelvic kita, peranakan kita dekat bawah. Even kalau kita tak mengandung, nak rasa pun tak boleh. Dah mengandung 12 minggu barulah doktor boleh rasa ada peranakan, dan ovary tu sebelah peranakan. Jadi tempatnya terperosok dekat bawah, dekat pelvic kita, dan pada peringkat awal kita tak rasa apa-apa. Dan salah satu lagi kenapa kanser ovary ni lambat didiagnosa adalah disebabkan oleh kita selalu sangat keliru. Simptom-simptom dia menyamai benda-benda lain. Simptom yang dia peringkat awal dia menyamai benda lain. Dia menyamai, maknanya peringkat awal kanser ovary tu, bila dia membesar, masa dia belum besar dia tak ada rasa apa-apa. Tapi bila dia makin membesar, dia akan keluarkan air. Jadi dalam perut kita ada air. Dia akan menolak kat kiri, dekat belakang. Kalau dekat belakang, dia akan terkena dekat kita punya usus besar, ataupun rektum, ataupun tempat berak lah dekat belakang sana. Kalau dia pergi kat depan, dia akan pergi dekat kita punya pundi kencing. Jadi simptom-simptomnya peringkat awal adalah mungkin kita ada sakit-sakit perut. Mungkin ada berak keras. Mungkin ada berak cair. Jadi dia sangat mengelirukan. Jadi bila jumpa doktor, berak-berak keras, doktor bagi ubat berak keras. Berak cair, doktor bagi ubat berak cair. Kadang-kadang doktor tengok tak baik-baik, asyik berak cair je. Ini mungkin psikologi. Mungkin IBS. Intestinal bowel syndrome. Jadi doktor bagi ubat yang kita rasa itu adalah disebabkan oleh benda itu. Kita tak pernah sangka langsung yang ianya disebabkan oleh kanser ovary. Dan kalau dia pergi ke dekat bahagian depan pula, bahagian pundi kencing, maknanya dia menekan pundi kencing, ataupun mungkin dia merebak sikit kat pundi kencing. Mungkin kita ada masalah terkencing-kencing, kita ada masalah susah nak kencing ke apa. Waktu tu pun kita ingat jangkitan kuman dekat pundi kencing, betul tak? Mungkin dia menekan dekat bahagian peranakan ke, mungkin kita period ada sakit sikit, kita ingat itu senggugut biasa. That's why lah kita selalunya miss diagnosis kanser ovary ni, sebab tempatnya tu tempat yang sangat sempit dan berdekatan dengan kita punya macam-macam organ dekat bawah peranakan tu, ya. Jadi yang belakang kita ada rektum ataupun tempat usus besar, tempat berak. Depan kita ada pundi kencing. Dekat tengah kita ada uterus. Keliling tu mungkin kita ada usus kecil. Jadi kadang-kadang selalunya doktor akan misdiagnosis. Memang selalunya misdiagnosis. Kalau jumpa Dr. Ju pun, you all sakit sakit perut aja kan. Mestilah kita ingatkan masalah usus. Sebab tu masalah kanser ovary ni selalu kita lambat nak diagnose. Jadi
pengajaran dia dekat sini, kalau kita ada masalah-masalah tu sebenarnya kita kena lebih alert, kena fikir semua fikir yang jauh-jauh. Tapi jangan sampai pula jadi psycho. Ini kanser ovary ke, mentang-mentang baru dengar daripada Dr. Ju yang ada kencing-kencing semua lari jumpa doktor. Ini kanser ovary ke, yang ada berak-berak semua jumpa doktor. Boleh, tak ada masalah. Jadi nanti Dr. Ju bagi tahu apa test, apa yang perlu kita buat kalau kita manalah tahu kita takut kita dapat kanser ovary. Jadi siapakah yang berisiko untuk dapat kanser ovary? Jadi ini yang paling penting. Maknanya kalau anda dekat sana ada faktor-faktor ni, anda kena sangat-sangat berjaga-jaga. Yang pertama, orang yang senang dapat kanser ovary adalah orang yang obes. Orang yang ada masalah obesity. Maknanya bila dia ada masalah obesity, dia senang dapat kanser ovary. Sebab bila kita obes, kat dalam lemak kita ada keluarkan satu hormon, yang hormon tu merangsang pengeluaran estrogen. Jadi akan hormon dekat ovary tu. Jadi ini menyebabkan mudah terjadinya kanser ovary. Yang kedua, orang yang berisiko tinggi untuk dapat kanser ovary adalah orang yang lambat, maknanya yang tidak ada anak satu, ataupun dia lambat kahwin, lambat dapat anak. Ada masalah ke? Okey, jadi itu adalah antara, ada masalah ke? Cuba komen sikit, kenapa ada orang telefon pula. Okey, jadi itu adalah maknanya nombor 2 adalah bila kita tak dapat anak. Maknanya you kahwin tak dapat anak, ataupun lambat mengandung, ataupun you tak kahwin dan memanglah tak kahwin tak dapat anak kan. Jadi itu adalah risiko juga untuk kita senang dah dapat kanser ovary. Yang ketiga, kalau you ada masalah endometriosis. Orang yang ada masalah endometriosis juga, dia berisiko tinggi untuk dapat kanser ovary. Dan yang seterusnya adalah mereka-mereka yang mungkin ambil yang dah menopause dan dia ambil hormon untuk maknanya untuk pulih, maknanya untuk kadang-kadang orang menopause tu dia ada masalah. Contohnya postmenopausal symptom. Contohnya ada macam-macam masalah disebabkan oleh menopause. Severe sangat masalahnya tu. So selalunya doktor akan bagi hormon-hormon untuk orang yang untuk membetulkan masalah orang menopause tu. Dan hormon-hormon tu ada risiko, bukan semestinya dapat. Ada risiko untuk kita dapat untuk kita boleh dapat masalah ovary. Yang seterusnya adalah umur lah. Kalau umur kita dah lanjut, maka risiko untuk kita dapat kanser ovary juga adalah tinggi. Okey, itu adalah lagi satu adalah bila keluarga kita ada kanser. Maknanya especially kalau kanser tu kanser ovary. Kalau dia bukannya ovary saja, maknanya kalau keluarga kita ada masalah breast cancer juga, chances untuk kita dapat kanser ovary juga sangat tinggi. Jadi itu adalah risiko, maknanya orang-orang yang berisiko tinggi untuk dapat kanser ovary. Obes, lambat beranak, ada endometriosis, ada keluarga yang ada ada masalah kanser, dan juga yang ada ambil hormon terapi. Itu adalah orang-orang yang berisiko untuk dapat kanser. Jadi kalau anda semua ada masalah anda yang faktor-faktor yang Dr. Ju cakap tadi, jadi anda semua kena alert daripada sekarang. Nanti Dr. Ju akan bagi tahu, tunggu apa yang you all perlu buat kalau you all ada risiko, maknanya ada tinggi risiko untuk dapat kanser ovary itu. Okey, itu adalah berkenaan dengan risiko. Jadi kanser ovary, of course lah semua orang tahu kanser ovary tu ada staging kan. Stage 1, stage 2, stage 3, stage 4.
Tetapi cuma berapa persen aja yang dijumpai secara tidak sengaja pada stage 1 dan 2. Majoriti dijumpai pada stage 4 dan 5. Okey, jadi apa berlaku bila kita ada kanser ni kalau you tengok ini adalah ni, nak kecilkan sikit. Ini adalah apa yang kita nampak tadi Dr. Ju cakap. Kita ada ovary dekat ada ovary, ada uterus, bladder kat depan, bladder pundi kencing, belakang ada rectum, dia sangat-sangat berdekatan. Jadi apa yang berlaku bila kita dapat kanser ovary adalah tadi lupa Dr. Ju cakap, sebab kanser ovary yang dia maknanya tadi majoriti kanser ovary adalah pada dinding, berlaku pada dinding ovary. Hanya sikit saja berlaku dekat bahagian dalam ovary. Jadi kalau kanser tu dekat bahagian dalam ovary, maknanya dia melibatkan hormon. Kanser tu boleh mengeluarkan hormon estrogen. Jadi kadang-kadang kita boleh detect, because hormon estrogen yang berlebihan akan menyebabkan period kita pun ada masalah. Jadi kalau kanser tu ada dia berlaku di dalam ovary, kita akan ada masalah period. Tapi itu sebahagian kecil sahaja. Tapi manalah tahu kita ada masalah dengan period, dengan jadi kita kena alert jugalah. Dan masalah kanser ovary ni selalunya berlaku umur 40 tahun ke atas. 40 ke atas. Dan paling ramai berlaku pada umur 60 ke atas. Maknanya kalau orang tu berlaku pada 50 tu memang biasalah. Tapi yang paling ramai berlaku adalah pada umur 60 ke atas. 63 adalah paling peak orang dapat kanser ovary. Jadi kalau you tengok dekat sini, kita punya sistem peranakan. Bila kita dapat masalah kanser ovary, apa yang berlaku adalah kanser tu sendiri akan mengeluarkan air. Jadi air akan pergi banyak dekat perut kita. Kanser tu membesar dan air juga akan keluar menyebabkan perut orang yang ada kanser tu akan kembung, akan besar. Kalau ketumbuhan tu besar, maka kita boleh rasa ada ketumbuhan dekat perut kita. Dan kalau air banyak dalam perut kita ni akan jadi macam besar lah. Itu yang menyebabkan orang yang ada kanser ovary dah peringkat 3-4 dia akan sakit perut. Dan seperti Dr. Ju cakap tadi, dia boleh merebak ke depan dekat pundi, kita punya pundi kencing, menyebabkan kencing kita ada masalah, boleh kencing berdarah juga, tak boleh kencing juga, dan dia boleh pergi merebak ke belakang dekat usus besar. Kalau you nak tengok tu, yang menyebabkan kalau dia besar dekat usus besar, menyebabkan kita susah nak berak. Dan kalau dia pergi dekat usus kecil juga, kita akan ada masalah berak-berak ke, akan ada masalah berak darah ke. Itu kalau dia pergi dekat usus besar. Dan dia boleh pergi juga kat tulang belakang. Kalau you tengok tulang belakang dekat dalam gambar ni, dekat sahaja. Dan dia boleh merebak kat tulang belakang, menyebabkan orang sakit pinggang yang sangat-sangat sakit. Dan dia punya kanser tu akan boleh membesar, perut akan lagi buncit. Dan selalunya kalau you jumpa orang perutnya besar, dah ada air dalam perut, itu confirm tahap 4. Chances dia untuk hidup hanya 4%. Dan survival rate untuk 5 tahun tu cuma 4%. Maknanya boleh katakan majoriti orang yang dapat kanser kanser ovary ni, kalau kita diagnose majoriti tak boleh hidup lama lah, senang cerita. Itu nak dipendekkan cerita lah. Jadi bila benda tu kanser tu kalau pergi tahap 4, dia boleh pergi kat paru-paru, boleh menyebabkan susah nafas. Dia boleh pergi dekat hati, menyebabkan kita ada masalah dengan hati, jaundice ataupun kuning. Kita boleh dapat masalah dengan pencernaan semua makanan kita. Dia boleh pergi kat otak juga, dan boleh menyebabkan orang sawan, orang macam-macam lah kes bila stage 4. Sama dengan kanser-kanser yang lain. Jadi itu adalah akibat bila kita dapat kanser ovary tahap 4. Jadi
Dr. Ju dah cerita panjang tentang kanser ovary ni, maknanya betapa susahnya dia nak didiagnose, betapa dahsyatnya bila dia didiagnose, apa yang akan jadi, dan apakah dia punya survival rate dia juga sangat-sangat rendah. Jadi apakah yang patut kita buat? Maknanya yang pertama, apa yang patut kita buat untuk kita detect, kita ada maknanya kita pertama yang bagi kita buat, of course lah kita nak detect awal, dan kalau boleh kita tak nak dapat masalah kanser ovary. Jadi ada beberapa test yang you all boleh buat, tapi kalau Dr. Ju, orang yang wajib buat test ni adalah orang yang ada keluarga kanser. Maknanya kalau mak you ada breast cancer, ovarian cancer ke, ataupun kanser kat tempat lain, maknanya you ni adalah perumah pada kanser. Maknanya kalau keluarga, sebab dia melibatkan genetik. Maknanya kanser ni juga sebenarnya melibatkan genetik. Tetapi kita tidak boleh salahkan genetik kita. Sebab sebenarnya kita boleh ubah genetik kita. Maknanya genetik epigenetik tu. Jadi apa yang perlu kita buat? Jadi yang pertama, yang paling kita boleh buat untuk mengelakkan daripada dapat kanser ni, ataupun kita dapat didiagnose kanser ovary peringkat akhir ni, adalah Dr. Ju sangat sarankan untuk mereka-mereka yang memang ada family history cancer, breast cancer, ovarian cancer, mungkin uterus punya cancer, mungkin cervix punya cancer. You all kena buat ujian genetik yang dipanggil epigenetic study. Maknanya epigenetik pula. Nutrogenomic study. Because daripada nutrogenomic study, dia ada satu study ataupun satu kajian yang melihat sama ada DNA you ni ada on tak yang akan menyebabkan you akan dapat kanser. Yang akan menyebabkan you akan dapat kanser, breast cancer ataupun ovarian cancer. Nama jin tu adalah BRAC. Dia ada BRAC1, BRAC2. Itu boleh dikesan dengan buat genetic study. Kalau you ada duit, Dr. Ju selalu cakap, bukan beli gelang, buat genetic study dulu. Sebab ini menyelamatkan kita daripada dapat kanser ni. Jadi bila you buat genetic study tu, mungkin genetic study tu taklah mahal sangat. Kalau you buat untuk kanser saja mungkin dalam 4,000, tapi kalau you buat semua, maknanya risiko semua penyakit, you dalam 7,500 lah kalau Dr. Ju punya ni. Okay. So, kalau you buat genetic study tu, you nampak you punya gene kanser tu positif, highly positif, maknanya chances untuk you dapat kanser sangat tinggi. Chances untuk you dapat ovarian cancer ni sangat tinggi. Dan you boleh turn off-kan gene yang on tu. Dia ada cara dia. So, kalau you all buat nutrigenomic study, dia ada pakar dia yang ajar you all, buat intervention dengan you all, ajar you all macam mana nak turn off kan gene cancer, breast cancer, ataupun mungkin ovarian cancer, ataupun mungkin kanser usus. Dia boleh tahu semua genetik tu. Sebab kalau you tak buat sesuatu sekarang, chances tu untuk you dapat kanser tu sangat tinggi. Tadi Dr. Ju tengok satu lecture daripada luar negara lah pasal kanser ni. Dia orang apa dia orang buat tau. Ini dia orang apa yang dia orang buat, ini ikut perubatan lah. Kalau orang yang ada gene BRAC1 tu positif, maknanya chances untuk dia dapat kanser breast cancer dengan ovarian cancer tu tinggi. Apa yang dia orang buat dekat sana, kalau dia positif, highly positif, dia buat ovarectomy. Maknanya dia buang ovary orang tu, walaupun orang tu tak dapat kanser lagi. Dan ada juga yang buang breast orang tu sebab dia tak nak orang tu dapat breast cancer. Kata silap itu hari ada seorang, siapa buat artis yang terkenal dekat luar negara, dia buang
dia punya breast, sebab dia tahu genetik untuk dia dapat breast cancer tu positif. Jadi ini adalah adalah satu test yang you all buat, you all boleh buat. You all boleh tanya tim Dr. Ju ada dekat sini kalau you all nak buat. You all boleh buat. Kalau you all punya, you all banyak duit, satu, maknanya you all nak buat, concern pada kesihatan, sebab benda tu taklah mahal, taklah semahal gelang emas yang you all beli berpuluh ribu kan. Dan yang pertama, orang yang concern pada kesihatan dan tak nak dapat kanser. Kedua, orang yang memang strongly ada family history of cancer. Kita boleh turn off kan genetic cancer tu. Itu nombor satu. Yang paling penting. Nombor dua, dia ada juga test darah yang dipanggil CA125. Tetapi test tu bukanlah spesifik untuk kanser ovary. Kalau test tu positif, chances untuk you ada kanser ovary adalah chancesnya tu. CA125. Maknanya nama test tu. Dia boleh pergi dekat lab, pergi mana-mana klinik, cakap saya nak test screening untuk kanser ovary, kanser usus. Sebab kadang-kadang kanser usus juga, kalau dia berlaku, CA125 juga tinggi. Jadi you all boleh juga buat test tu. Setahun sekali buat test tu. Kalau you berisiko tinggi untuk dapat kanser ovary, kanser usus. Sebab kanser usus adalah pembunuh nombor 2 dekat Malaysia ni. Maknanya kanser usus ni, bukan. Kalau untuk the whole lelaki perempuan, kanser usus nombor 1 sebenarnya. Tetapi kalau wanita, nombor 1 adalah breast cancer, nombor 2 adalah kanser usus. Jadi, kanser usus dengan tu kita boleh juga detect melalui tumor marker CA125. Tetapi itu bukan spesifik. Kadang-kadang bila dia naik, kita tak tahu itu kanser ke apa ke. Kadang-kadang ada benda lain juga yang menaikkan dia. Tapi at least kita tahulah ada benda yang tak normal dalam badan kita. Sekurang-kurangnya bila kita tahu, kita alert. Walaupun tak semestinya CA125 you tinggi, you ada kanser kanser ovary. Tapi at least buat sesuatu. Okey, itu adalah nama yang kedua yang you all boleh buat. Sebab tu Dr. Ju selalu sarankan Dr. Ju punya patient untuk buat cancer screening. Cancer screening tu taklah banyak. Jadi buat blood test every year untuk tengok you punya liver, you punya jantung, you punya hati, you punya kidney. Hati dengan liver tu samalah. Kidney, you punya cancer tumor marker. Sekurang-kurangnya kita tahu adakah kita ni berisiko untuk dapat kanser. Contohnya lelaki, you all boleh buat PSA, tumor marker untuk you all punya kelenjar prostat. Jadi you all boleh tahu sama ada you all at least tahulah yang you all ni ada peringkat awal kanser prostat ataupun tidak. Okey, yang seterusnya, wanita juga digalakkan buat cek, buat ultrasound. Ultrasound selalu. Ultrasound just untuk diagnosis, cek you punya peranakan tu ada ke ketumbuhan dekat you punya ovary, ada ke kat uterus, ada ketumbuhan, mungkin ada fibroid, mungkin ada benda-benda lain yang kadang-kadang kita tak pernah pun buat. At least kalau tengok Dr. Ju tengok dia orang cadangkan kita wanita ni buat ultrasound setahun sekali. Ultrasound tu bukannya mahal sangat pun, tetapi dia boleh menyelamatkan kita. Sebab ramai yang tak tahu pun yang dia ada fibroid. Dah fibroid besar ni baru tahu. Pelik kadang-kadang Dr. Ju. Ada orang yang tak perasan, tak pernah ambil tahu pun pasal dia punya tubuh. Bila jumpa kita, dia punya perut dah macam dah besar. Ketumbuhan dia dah macam budak. Boleh palpate ni, boleh rasa dekat perutnya. At least buatlah ultrasound. Ultrasound untuk tengok apa ada dekat peranakan you. Adakah peranakan you normal? Adakah ovary you ada cyst? Sekurang-kurangnya kalau kita nampak cyst, kita alert. Kita boleh ulang balik. Maknanya lepas kalau kita nampak ada ketumbuhan dekat ovary, lepas 6 bulan buat lagi. Jadi tengok besar ke tidak. Kalau besar, sekurang-kurangnya kita buat sesuatu
untuk diagnosa, untuk mendiagnosa sama ada dianya adalah kanser ataupun tidak. Dan itu adalah ultrasound ya. Jadi benda-benda ni semua sebenarnya kita selalunya orang Melayu tak ambil kisah. Orang Melayu tak ambil kisah sangat tentang kesihatan. Dia ada kencing manis pun dia tak tahu. Dia ada masalah kanser lagilah tak tahu. Sebab dia tak pernah ambil tahu. Dia rasa lagi-lagi yang muda. That's why kalau you tengok, ramai sangat orang yang ada masalah kanser ni dah peringkat akhir. Kenapa kita dapat kanser sebenarnya? Ini satu topik yang kita juga patut cover. Kenapa kita dapat kanser? Selain daripada genetik, genetik tadi boleh turn on, boleh turn off. Kenapa dia turn on? Nama test tu adalah Nutrigenomic Study. Kenapa jin kanser tu boleh on? Sebab dia berlaku perubahan kepada jin kita. Jin kita ni sebenarnya dia adalah yang menentukan apa yang akan berlaku dalam sel kita ni. Sel kita ni setiap hari dia akan membelah. Dari 1 kepada 2, kepada 4, kepada 6, kepada 8. Siapakah yang mengarahkan sel kita ni untuk membelah? Ada pernah terfikir tak? Siapa yang mengarahkan sel kita ni untuk membelah? Untuk membelah. Kulit kita ni, badan kita, muka kita ni, hari ini ni, yang ada dekat luar ni, kulit kita ni tak sama yang tahun lepas. Ini dah lain ni. Tahun lepas dia lain sebenarnya. Sebab dia sentiasa tumbuh baru, tumbuh baru, tumbuh baru. Yang lama keluar, yang lama keluar. Tumbuh baru, yang lama keluar. Yang menentukan sel kita ni membiak baru adalah kita punya jin. Dalam kita punya jin ada berpuluh ribu ada kita pun cakap pada tergagap. Kita ada berpuluh ribu jin. Yang dikenali ada 20,000 jin. Tapi sebenarnya lebih daripada 20,000 jin. Jin tu maknanya adalah komputer kita. Komputer dalam sel kita. Komputer dalam badan kita. Yang menentukan apa, maknanya yang menentukan kita ni, sel kita ni membiak ataupun tidak. Kalau kita lambat membiak, maka kita cepat tua. Kalau dia cepat membiak, maka orang tu akan nampak muda. Sebab selnya sentiasa bertukar baru. Itu adalah ditentukan oleh jin kita. Apa yang berlaku daripada kajian nutrigenomik mendapati kita yang maknanya jin tadi apa dia buat? Jin tadi dia buat, dia cakap dengan sel tu, okey awak membelah. Dia pun membelah. Daripada 1 dia membelah 2. Tetapi kadang-kadang yang dibuat ni salah. Jadi apa yang berlaku, jin yang seterusnya akan cakap, you berhenti membelah, dia pun berhenti. Bila dia berhenti, jin yang satu lagi arahkan, dia kata, you mati, dia pun mati. Apa yang berlaku, kenapa kita terbentuk kanser, kajian menunjukkan adalah jin kita, komputer kita korup. Komputer kita rosak. Apa yang berlaku adalah bila jin pertama arahkan dia membelah, dia membelah. Tetapi bila dia buat salah, disuruh berhenti, dia tak nak berhenti. Sebab jin yang suruh berhenti tadi dia dah korup. Dia dah rosak. Jadi dia tak berhenti. Bila dia tak berhenti, dia sentiasa membelah juga. Walaupun dia salah. Patutnya dia buat kuih donat. Tetapi dia buat kuih kasui. Contohnya lah. Jadi apa yang berlaku adalah bila dia macam tu, patutnya dia mati. Tetapi because jin yang nyuruh dia mati itu korup, jadi dia tak mati. Dia membelah. Jadi bergantung kepada betapa teruknya ataupun berapa teruknya kejadian tu. Kalau dia punya korup tu teruk, maka kejadian mesin tu yang biasa buat donat, keluar donat, tiba-tiba dah jadi kasui ataupun dah jadi karipap ke, dah lain dah. Kalau dia daripada donat bulat, jadi donat yang ring ataupun donat jenis lain, itu tak apa. Maknanya dia jadi kanser, dia bukan kanser, dia jadi ketumbuhan biasa. Tetapi kalau daripada donat, jadi kuih kasui, dia satu benda yang lain. Yang itulah yang dipanggil kanser. Itulah yang dipanggil kanser. Dia bergantung pula
dia punya kita panggil dia punya grade dia. Ada kanser grade 1, ada kanser grade 2, grade 3. Jadi kanser grade 1 dia membelah sikit je, lambat baru baru dia pergi ke tempat lain. Kalau dia grade 2 dia cepat sikit. Grade 3 dahsyat. Dalam masa sebulan dia dah pergi merata-rata. Itu adalah grading cancer. Jadi sebab tu apakah yang mengubah you punya jin tadi? Dan kajian menunjukkan yang mengubah jin tadi adalah daripada apa yang ada dalam darah kita. Toksin yang ada dalam darah kita. Majoriti adalah daripada makanan yang kita ambil. Jadi makanan kita banyak sangat benda-benda yang menyebabkan berubahnya, merosakkan komputer kita punya sel tadi, jin tadi, menyebabkan kita dapat kanser. Jadi you all semua jaga makan. Follow apa yang Dr. Ju suruh. Dr. Ju bukanlah orang yang terbaik nak ajar anda apa yang you all makan, tetapi kita cuma bagi guideline. Buang semua benda-benda yang menyebabkan badan kita banyak toksik, yang menyebabkan banyak perubahan pada jin kita, menyebabkan kita senang dapat kanser. Okey, sebab kanser bukan saja berlaku pada keturunan. Ada orang yang keturunan dia langsung tak ada kanser, tetapi kenapa dia dapat kanser? Sebabkan oleh jin tu boleh berlaku sendiri tanpa pun ada keturunan. Jadi you all kena alert benda-benda ni. Selain daripada keturunan, selain daripada makanan, sebenarnya benda lain juga boleh merubah. Contohnya sinaran UV, sinaran X-ray, sinaran apa-apa benda, pencemaran yang kat luar yang masuk dalam badan kita, yang boleh absorb ikut kulit kita, dia juga boleh mengubah jin dalam badan kita. That's why kadang-kadang ada orang nak putih sangat ni. Dia pakailah macam-macam krim-krim. Wah, baby look. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala jadikan kita ni, kulit kita ni semuanya ada fungsinya. Kalau kita hitam tak payah nak jadi putih. Orang yang hitam didapati dia susah nak dapat kanser sebab benda-benda luar tak boleh masuk, senang ditepis kan. Tapi kita sekarang mengundang kanser dalam badan kita. Apa yang kita pakai kadang-kadang masuk. Memang kalau kita pakai sesuatu dekat muka kita, dekat tangan kita, dekat kulit, dia absorb sangat cepat. Dekat salur darah kita ni, dekat kulit kita ni, banyak salur darah yang menyebabkan apa kita pakai boleh diabsorb dengan senang. That's why kadang-kadang kita nak cantik, kita buat macam-macam untuk yang menyebabkan benda-benda tu semua boleh menyebabkan mengubah kita punya DNA. Jadi itu adalah apa yang kita boleh buat. Jadi kalau ada apa-apa soalan, okey, Dr. Ju nak bagi tahu hari ini bahawa besok kata silap, besok ni kita ada seminar hidup sehat tanpa diabetik. Siapa yang belum join, yang nak reverse diabetik, yang belum join boleh tulis kat bawah ni, saya nak join hidup sehat tanpa diabetik. Saya nak join hidup sehat tanpa diabetik. Tim Dr. Ju akan bantu anda. Dan untuk siapa-siapa yang nak, maknanya benda-benda yang tadi yang dah masuk dalam badan kita tadi menyebabkan radang. So kita kena kalau boleh buang radang sebanyak-banyak dalam badan kita. Yang nak masuk kita jangan masukkan. Yang dah ada dalam badan kita, kita boleh neutralkan. Radang tu disebabkan oleh satu bahan yang dipanggil free radical. Free radical adalah satu bahan yang tak stabil. Dia inilah yang mengubah kita punya genetik, jin tadi. Jadi kalau free radical banyak dalam badan kita, dan free radical ni yang meneutralkan dipanggil antioksidan. Free radical lawannya antioksidan. Kalau free radical ni adalah toksik, antioksidan adalah untuk menyah toksik. Kalau free radical lebih tinggi daripada kita punya antioksidan, dekat sinilah banyak berlaku perubahan pada jin. Maknanya banyak kerosakan berlaku pada DNA. Kalau antioksidan tu tinggi, maka banyaklah free radical tu dineutralkan. That's why walaupun ramai orang yang tak setuju untuk ambil suplemen, bagi Dr. Ju suplemen adalah sangat-sangat penting untuk kita ambil.
untuk neutralkan free radical. Sebab makanan kita sekarang ni terlalu rendah dengan dia punya antioksidan. Banyak sangat kita makan benda-benda yang tak sehat. Banyak sangat chemical yang menaikkan free radical dalam badan kita. Okay, so anda semua dekat luar sana, selain daripada maknanya you all kena fikir balik, adakah apa yang kita buat setiap hari boleh menyebabkan kita terhindar daripada dapat penyakit kronik, especially cancer. Senaman juga akan meningkatkan immune system dalam badan kita. Dan senaman, bila immune system kita tinggi, kanser-kanser yang tak mati tadi dia akan dibunuh oleh kita punya immune system. Jadi orang yang ada kanser, immune system dia kena tinggi. Sebenarnya everybody boleh katakan ada kanser terbentuk dalam badan kita. Yang menyebabkan kanser tu hidup adalah immune system kita lemah. Bila immune system kita lemah, kanser tu akan tak boleh dibunuh. Jadi dia pun membiak. Kalau immune system kita kuat, kita punya kanser tu boleh dibunuh. Dan makanan kanser adalah gula. So kalau anda tak nak kanser, off gula. Sebab tu Dr. Ju selalu cakap off gula. Sebab gula juga akan memberi makan kepada kanser yang dah hidup dalam badan you. Ingat, everybody kita fikir je, wah aku ada kanser ni, aku tak nak bagi makan kanser aku nak bunuh kanser aku tu. So macam mana cara nak bunuh? Off makanan dia. Increasekan immune system dia. Buat makan benda-benda yang baik. Buat lifestyle yang sehat supaya immune system you naik, free radical you drop. Ambil antioksidan banyak-banyak. You boleh ambil natural antioksidan daripada makanan you, benda-benda yang ulam-ulaman semua. Kalau malas nak makan ulam semua, you all boleh ambil suplemen. Macam Dr. Ju nak promote jugalah, kalau siapa-siapa yang nak lah, kita ada Izumio Super Lutein dekat Dr. Ju punya company yang very powerful antioxidant, very powerful anti-inflammatory, dan dia juga very powerful untuk mengelakkan daripada berlaku kerosakan dekat jin kita. Dan dia adalah maknanya mengurangkan free radical dan meningkatkan you punya antioksidan dalam badan you. So siapa-siapa yang nak suplemen Dr. Ju, bukan Dr. Ju punya, ni suplemen daripada premium daripada Jepun. Mungkin you all nak banyak-banyak buang free radical dalam badan kita supaya genetik kita tidak diubah, you all boleh contact team Dr. Ju. Okey, nampaknya dah banyak sangat ni Dr. Ju bercakap ni hari ini ni. Ada apa-apa soalan ke? Okey, so kita lepas daripada hidup sehat tanpa diabetik ni, kita ada promosi lain untuk kelas lain Dr. Ju. Siapa-siapa ada masalah buah pinggang, boleh klik dekat bawah sini untuk attend Dr. Ju punya kelas buah pinggang bulan ni. Dr. Ju tak ingat berapa hari bulan, tapi dalam minggu ni ke minggu depan kita ada kelas buah pinggang kronik untuk reversekan masalah buah pinggang anda. Siapa-siapa yang ada buah pinggang stage 4, 5, 3, mungkin 5 peringkat awal yang belum dialisis, boleh join kelas Advanced Renal Care Dr. Ju. Boleh klik dekat sini. Okey, tim Dr. Ju ada dekat sini untuk bantu anda. Untuk anda nak apa-apa tu boleh klik boleh tanya tim Dr. Ju. Okey? Okey, nampaknya Dr. Ju rasa sampai di sini dululah. Okey, sebab tak nampak ada soalan. Tengok ada soalan tak? Sebab susah no lah. Okey. Okey, kalau ada cyst ovary boleh ambil ke? Boleh. Suplemen Dr. Ju ni boleh. Bukan Dr. Ju punya suplemen tau. Ini adalah suplemen daripada Jepun yang Dr. Ju adalah salah seorang daripada pengedarnya lah. Sebab Dr. Ju guna suplemen ni untuk Dr. Ju sendiri. Dr. Ju ada masalah rheumatoid arthritis dan Dr. Ju reverse masalah rheumatoid arthritis dengan menggunakan suplemen ni. Dan Alhamdulillah, Dr. Ju pun sehat lah dengan suplemen ni. Umur dah 60 tahun. Alhamdulillah. Kita tak tahu, mungkin besok mati. Itu kita tak tahu ajal kita. Tapi why not kita berusaha. Jadi Dr. Ju selalu cakap, beli gelang tak guna. Siapa yang nak buat nutrigenomic study dekat sini? Siapa yang nak buat nutrigenomic study dekat sini?
Puan-puan, datin-datin, datuk-datuk yang ada duit, boleh buat. Taklah mahal sangat kan. Kalau dalam 4,000, 7,500 untuk 10 test yang menghalang you daripada dapat kanser kan, lebih baik you buat. So that kita boleh bagi intervention untuk supaya you tak dapat kanser. Sebab Dr. Ju ada hari kita orang buat ramai-ramai, doktor-doktor. Ada seorang tu yang ada genetik kanser, kanser usus. Kalau dia tak buat sesuatu, dalam masa 2-3 tahun lagi, dia memang akan dapat kanser usus. Sebab jin dia dah hidup. Jin dia dah hidup. So, dia buat intervention dengan pakar dia. So, dia bagi tahulah apa nak buat, ikut genetik dia. Ikut genetik dia. Dan insya-Allah, sebab Dr. Ju ada juga kes yang kanser. Kanser limfoma. Tahap 4. Dying. Dah nak mati dah. Tetapi bila dia buat genetic study, dia tahu mana nak betulkan, dia boleh recover, pulih daripada kanser limfoma tahap 4 dia tanpa kemo. Tanpa kemo. Itu powernya kalau you tahu you punya genetic study. Kadang-kadang kita buat genetic study tu sekali saja. Mungkin kalau kita ada masalah, kita boleh buat lagi sekali nak tengok masalah tu dah berubah ke tidak. Itu adalah nutrigenomic study. So, siapa-siapa yang nak buat nutrigenomic study, boleh contact tim Dr. Ju. Okey, itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi insya-Allah besok ke, bila-bila Dr. Ju free. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.